Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 5, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita telah belajar berkenaan dengan pengertian, perbezaan mukjizat hissi maknawi, perbezaan mukjizat dan sihir. Okey, kali ini kita akan tengok berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad iaitu Al-Quran, peristiwa bulan terbelah dua, peristiwa matahari lambat terbenam dan keluar air cerah jari Nabi. Okey, jadi jom kita tengok yang pertama berkenaan dengan Al-Quran. Ini adalah mukjizat Nabi yang paling terbesar, iaitu Al-Quran yang membawa maksud apa? Jom kita tengok pengertian dia. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril dalam bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diingati di sini. Yang pertama adalah kalamullah. Okey, yang kedua diturunkan kepada Rasulullah. Yang ketiga, ingat ni, malaikat yang menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah iaitu malaikat Jibril. Yang ketiga adalah dalam bahasa Arab. Dan yang keempat adalah membacanya merupakan ibadah. Okey, itu berkenaan dengan pengertian. Mukjizat terbesar, macam seperti mana saya beritahu tadi, mukjizat terbesar Nabi yang menjadi sumber rujukan manusia dan terpelihara sehingga hari kiamat. Hal ini dibuktikan dalam surah Al-Hijri ayat 9. Okey, saya sebut maksudnya di sini iaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Okey. Jadi, jom kita tengok pula berkenaan dengan Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Okey, berperingkat. Jom kita tengok. Ada 2 peringkat di sini. Iaitu peringkat yang pertama, diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Baitul Izzah tu iaitu langit dunia. Yang berlaku pada waktu bila? Pada malam Lailatul Qadar. Okey, kalau kita boleh tengok dalam firman Allah Taala yang bermaksud sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Okey, itu adalah peringkat pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jom kita tengok pula peringkat yang kedua iaitu ni kita tengok ni. Al-Quran diturunkan dari langit dunia. Tadi daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu peringkat pertama. Kemudian setelah Al-Quran berada di Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ataupun Baitul Izzah tadi kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat. Okey. Peringkat pertama secara sekaligus dari Lauh Mahfuz terus ke Baitul Izzah keseluruhan semua Al-Quran. Tapi daripada Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi secara berperingkat-peringkat. Selama berapa lama? 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, itu adalah Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Okey, ada 2 peringkat lah. Okey, jom kita tengok pula hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Jom kita tengok. Hikmah yang pertama adalah untuk menanamkan akidah dengan sempurna, iaitu memberi keyakinan kepada masyarakat dahulu bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah SWT. Yang kedua, untuk mengiringi peristiwa dari semasa ke semasa. Ini bermaksud apabila berlaku suatu peristiwa, contoh macam masyarakat bertanya apa-apa kepada Nabi, maka turunlah wahyu iaitu Al-Quran. Dalam satu peristiwa ataupun peristiwa lah, kita panggil peristiwa yang berlaku lah.
Okey, yang ketiga, menjawab persoalan dari masyarakat. Apabila umat Islam waktu itu bertanya kepada Nabi, Nabi dapat menjawab dengan bantuan daripada Al-Quran. Baik, yang keempat, untuk membuktikan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat maksudnya kita tengok perkara luar biasa. Maka apabila datangnya Al-Quran membantu Nabi dapat menjawab persoalan, dapat membantu Nabi itu bermaksud tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, untuk membuktikan bahawa Al-Quran ialah kalamullah, bukanlah kalam daripada Nabi. Yang Nabi suka-suka cakap, tak. Itu datang daripada Allah SWT. Baik, hikmah yang terakhir di sini, supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan berdasarkan peristiwa yang mudah difahami ketika satu peristiwa itu berlaku lah. Okay, jom kita tengok pula peranan Al-Quran. Okay, peranan Al-Quran, yang pertama adalah pelengkap kepada ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Okey. Sebab Nabi-Nabi terdahulu pun ada juga diturunkan Al-Quran pula. Kitab, macam kitab Taurat, Zabur, Injil. Maka datangnya Al-Quran yang melengkapkan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Yang seterusnya adalah menjelaskan penyelewengan dan perubahan yang berlaku kepada kitab sebelum Al-Quran. Umat-umat manusia yang terdahulu telah banyak mengubah isi kandungan yang berada dalam Injil, Taurat, Zabur. Maka datangnya Al-Quran untuk memperbetulkan segala isi kandungan yang menunjukkan tentang Islam yang sebenar. Baik, yang ketiga, peranan Al-Quran adalah menerangkan ajaran Islam dan mengakui kebenarannya. Seterusnya, yang keempat, membatalkan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Umat Nabi dahulu membawa hukum hakam syariat tersendiri mengikut ketetapan ketika itu. Maka datangnya Al-Quran mengajar syariat yang lebih sempurna, lebih menepati masyarakat terkini dan sepanjang zaman, dan sangat kira macam menjadi pelengkap lah, seperti mana yang dikatakan tadi, adalah pelengkap kepada ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Di sini kita boleh tengok info. Baik, di sini kita boleh tengok info, iaitu surah pertama yang diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Di mana? Di Gua Hira. Okey, Gua Hira, di mana penurunan wahyu pertama ini mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Secara automatik datangnya wahyu kepada Nabi, Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Baik, surah terakhir yang diturunkan ialah surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menceritakan tentang penyempurnaan Islam. Baik, itu adalah info sampingan. Okey, jom kita tengok pula. Di sini ada lagi 3 peristiwa yang berlaku kepada ini contoh 3 peristiwa yang menunjukkan mukjizat Nabi lah. Okey, yang kita tengok yang kedua, bulan terbelah 2. Okey, orang musyrikin Mekah mencabar dan meminta supaya Nabi membuktikan kerasulannya. Okey, orang musyrik datang. Dia minta kat Nabi untuk membuktikan kerasulan. Kalau betul Nabi adalah seorang Rasul, maka buktikanlah. Seolah-olah seperti itulah mereka mencabar Nabi. Maka ketika itu para sahabat begitu marah dengan permintaan yang biadab. Okay, macam kurang ajar. Namun Nabi menerima cabaran itu dengan tenang. Kita tengok apa yang Nabi buat. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dan bulan terbelah menjadi 2. Waktu tu Nabi berdoa seperti itu untuk membuktikan bahawa Nabi mendapat bantuan daripada Allah SWT dan membuktikan Nabi adalah seorang Rasul. Maka Allah makbulkan dan Allah telah membelah bulan menjadi 2. Dan akhirnya apa yang berlaku? Jom kita tengok. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu ada yang beriman dan ada pula mengatakan ini ialah satu sihir yang nyata. Okey, ada yang beriman, ada yang tuduh Nabi melakukan sihir. Sebab tu sebelum pembelajaran sebelum ni kita belajar tentang bezanya mukjizat dan sihir. Orang yang tak percaya dia kata Nabi buat sihir. Bagi kita yang beriman, kita kena meyakini bahawa Nabi bukannya melakukan sihir, tapi Nabi melaksanakan ataupun diberikan satu mukjizat. Perkara yang luar biasa itulah. Okey, jom kita tengok pula matahari lambat terbenam. Apa kisahnya ni? Okey, jom tengok. Okey. Berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey.
berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit. Ini panjanglah ceritanya, nanti kita akan kita pernah belajar sebelum ni juga. Okey, ringkasnya nak cerita, setelah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi pulang dan baginda menceritakan peristiwa itu kepada kaum musyrikin Mekah, termasuk orang Islam. Mereka tidak mempercayai dan menduduh baginda menipu. Mereka tak percayalah Nabi pergi ke Palestin dalam masa satu malam, Nabi naik ke langit, Nabi berjumpa dengan Allah. Mereka tidak mempercayai. Maka apa yang berlaku? Kaum musyrikin meminta agar Rasulullah membuktikan perkara tersebut. Mereka minta bukti daripada Nabi. Apa bukti Nabi telah melaksanakan Isra Mi'raj? Maka baginda memberitahu bahawa akan ada kafilah Arab, ataupun kita panggil rombongan Arab, rombongan orang Arab lah, serba lengkap ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Nak kata, Nabi kata macam ni, maksudnya dalam perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj tu, Nabi ada nampak sekumpulan ataupun serombongan orang Arab yang on the way nak ke Mekah, dalam perjalanan nak ke Mekah. Okay, kalau ikutkan sebenarnya Nabi duduk kat Mekah macam mana Nabi tahu kan? Dulu tak ada satelit, tak ada kamera, tak ada apa kan untuk nampak daripada jauh. Tapi Nabi dapat tahu. Okay, apa yang berlaku? Jom tengok kat sini. Kafilah tersebut tidak muncul, tak muncul-muncul, sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah agar melambatkan matahari terbenam. Nabi cakap kafilah Arab tu akan sampai sebelum matahari terbenam. Tapi matahari nak terbenam dah ni. Maka apa yang Nabi buat? Nabi doa kepada Allah SWT, mohon agar matahari tu jangan terbenam dulu. Maka matahari lambat terbenam sehingga datangnya kafilah tersebut. Allah makbulkan doa. Bila kafilah tu datang, baru matahari terbenam. Okey, mereka beriman ke? Orang musyrikin yang kata yang minta Nabi buktikan tu beriman ke? Tidak. Kaum musyrikin tetap tidak mempercayai dan menuduh baginda menggunakan sihir. Mereka sahaja je nak menguji Rasulullah. Mereka tidak mahu beriman pun sebenarnya. Baik, jom kita tengok pula peristiwa mukjizat yang keempat, iaitu terpancar air dari celah jari Nabi. Pelik. Cuba antum tengok jari antum, tapak tangan antum, celah jari tu. Mustahil kan bagi kita insan biasa untuk keluarnya air daripada celah jari kita. Tapi untuk Nabi, untuk para Rasul, tiada perkara yang mustahil bagi mereka. Itu adalah perkara luar biasa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jom kita tengok bagaimana peristiwa air keluar daripada celah jari Nabi. Okey. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Hudaibiyah, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa mereka tiada bekalan air untuk minum dan berwuduk. Waktu itu tak ada sumber air. Mereka nak minum tak ada air, nak berwuduk pun tak ada air. Maka Rasulullah memasukkan tangan ke dalam bekas air tersebut. Kiranya para sahabat ada bawa satu bekas air lah. Maka Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam bekas tu. Tiba-tiba air keluar dan terpancar daripada celah-celah jari baginda. Sungguh ajaib, perkara yang luar biasa. Maka air itu cukup untuk diminum dan berwuduk oleh semua orang yang ada ketika itu. Baik, itu adalah kisah-kisah yang melibatkan ataupun menceritakan tentang mukjizat Nabi. Yang pertama tadi berkenaan dengan mukjizat Nabi yang terbesar, iaitu Al-Quran. Seterusnya adalah mukjizat Nabi bulan terbelah 2. Dan yang ketiga, matahari lambat terbenam. Yang keempat, terpancar air dari celah jari Nabi. Ini adalah keajaiban yang berlaku kepada para Rasul. Bukan para Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, semoga kita merasa takjub, kita rasa beriman, kita percaya bahawa para Rasul ini adalah
terutamanya Nabi Muhammad kita adalah Nabi yang betul-betul diutuskan kepada kita, yang mana pertolongan semua itu datang daripada Allah SWT. InsyaAllah, semoga antum mendapat kefahaman daripada pengajaran dan syarahan yang diberikan oleh saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.